الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah yang saya hormati para jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan para jamaah semua dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia taufik dan hidayah, Allah menyempur kita datang ke rumahnya mendirikan salat. Moga-moga amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Para jemaah yang saya hormati, dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang saya baca tadi, Allah berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Maksudnya kita tak boleh paksa orang lain untuk masuk Islam. Biarlah orang itu masuk sendiri tanpa dipaksa. Kerana orang yang masuk Islam dengan secara terpaksa, maka dia tidak akan mengikuti ajaran Islam itu sendiri. Bukan makna ayat ini kita tak boleh paksa orang untuk beramal agama. Nanti orang kata ayat ni kata jangan paksa. Contoh, kita ada anak, kita memang kena suruh anak kita solat, paksa dia solat. Dan jangan pula orang lain kata tak boleh paksa, jangan paksa, agama tak boleh paksa. Itu salah. Kerana faham salah ayat Quran tersebut. Jadi kena buka tafsir. Ayat tu dalam tafsir Ibn Katsir beritahu tak boleh paksa orang lain masuk Islam. Bukan tak boleh paksa orang tu beramal agama. Contoh, kita mak bapak, kita memang kena paksa anak kita solat. Kita mak bapak kena paksa anak tutup aurat, kena paksa. Memang kena paksa sebab itu agama. Benda yang tak boleh dibawa bincang. Kalau benda tu boleh bawa bincang, macam sembahyang sunat, tak payahlah paksa. Dia boleh buat, tak boleh buat, tak apa. Yang kena paksa siapa? Diri kita. Kita kena paksa diri kita. Solat tahajud misalnya, kena paksa, tak bangun. Betul tak? Mak nak bangun pukul 5 lebih untuk sembahyang tahajud tu bukan senang. Selimut tu bukan berat mana pun. Tak tahulah kalau ada jemaah depan saya ni pakai selimut berat-berat, tapi itu belum tentu boleh angkat. Yang tu memang kena paksa. Kita kena paksa diri kita. Sebab kita nak masuk syurga, bukan orang lain. Tetapi dalam hal orang lain, benda yang boleh bertolak ansur, jangan paksa. Sebagai contoh, sembahyang sunat, ataupun baca Quran, zikir. Yang ni tak boleh paksa orang. Tapi benda yang tak boleh berkompromi, tak boleh bawa bincang, sembahyang fardu 5 waktu, yang tu tak boleh. Yang tu memang kena paksa. Khususnya orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Orang yang bukan di luar tanggungan kita, kita tak wajib, tak boleh paksa mereka. Kita hanya boleh beritahu sahaja.
Kemudian dalam ayat itu terus lagi Allah Subhanahu wa taala beritahu, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas petunjuk berbanding kesesatan. Maksudnya, kalau Allah beri taufik pada orang tu masuk Islam, dia boleh nampak mana baik, mana buruk. Tak payah kita nak beritahu Islam ni benar, Islam ni baik. Kalau Allah dah beri hidayat, automatik dia akan nampak mana betul, mana salah. Walaupun satu orang tu orang Islam, belum tentu dia nampak benda tu baik, benda tu salah. Ya, sebab Allah tak buka pintu hati dia. Sebab tu ada orang Islam masih langgar lagi perintah Allah. Ada orang mu'allaf baru masuk Islam, tapi dia dah tahu hukum hakam. Kan ada mu'allaf dah pandai tutup aurat, dah pandai pakai tudung. Mu'allaf baru masuk Islam, tahu hukum. Tapi orang Islam, maknanya jelas Allah tunjuk hati siapa Allah nak buka, Allah akan buka. Siapa Allah nak tutup pintu hati dia, Allah akan tutup pintu hati dia. Kemudian kata lagi Allah, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang mengkufuri taghut. Taghut ni banyak makna. Antaranya makna syaitan lah. Salah satu makna syaitan. Ada makna yang lain maknanya kesesatan. Ada makna yang lain maknanya ibadah selain daripada Allah. Semua dia panggil taghut. Jadi kita sebagai orang Islam yang menolak semua benda taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya dia berpegang teguh dengan tali Allah yang kukuh. Tali Allah tu apa dia? Al-iman. Iman. Maknanya dia betul-betul beriman kepada Allah. Ada tafsir yang lain mengatakan Islam. Ada kata tafsir yang lain kata kalimah la ilaha illallah. Dia telah berpegang dengan tali la ilaha illallah. Ada tafsir yang lain kata dia mencintai Allah kerana Allah. Dan dia mencintai sesuatu kerana Allah dan membenci sesuatu kerana Allah. Yang inilah dia panggil urwatil wusqa. Dan ada banyak lagi tafsir yang lain. Tapi senang cerita, kesimpulannya, siapa tolak kesesatan, dia hanya beriman kepada Allah, maka dia berada di jalan yang betul. Confirm jalan betul, tak akan sesat. La infisama laha, dan tali itu tak akan putus. Tali itu tak akan putus. Pernah ada sahabat tanya pada Nabi, apa itu al-urwatil wusqa, tali yang kukuh tu apa dia? Maka kata Nabi, ialah satu orang yang hidup dalam keadaan Islam dan mati pun dalam keadaan Islam. Maknanya amal Islam tu ada dalam kehidupan dia, sampai mati dia hidup sebagai orang Islam. Maka itulah tali yang kukuh yang tak putus-putus. Moga-moga para jemaah semua yang saya hormati, kita berpegang teguhlah dengan tali Allah yang kukuh ini, iaitu agama Allah yang sempurna. Dan tidak ada yang lebih sempurna melainkan agama Allah ini. Satu orang yang dia kata selain pada agama Islam pun ada juga betul, contoh, maka dia sebenarnya telah ragu-ragu dengan Islam. Dia telah ragu-ragu dengan agama Allah itu sendiri. Maka sepatutnya kita kena percaya agama Allah ni tak ada yang lebih betul melainkan agama Allah saja. Jadi berdoalah selalu semoga kita semua mati dalam keadaan Islam. Kan ada perintah khutbah Jumaat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sila sambung. Ini bukan soal jawab. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hari-hari tiap minggu dengan khutbah Jumaat. Ayat kelima. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa maksudnya? Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Maksudnya tak payah mati ke? Maksudnya mati tu tetap mati, tapi jangan kita mati selain berislam. Matilah sebagai hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah. Mati sebagai Islam, maknanya kita sempat beramal, sempat bertaubat, sempat buat baik. Walaupun mungkin awal usia kita dulu masa muda-mudi, mungkin ada benda banyak buat silap, banyak terlanggar perintah Allah, banyak jauh daripada Allah. Tapi kita berharap hujung mati itu kita mati sebagai orang Islam. Moga-moga kita semua begitulah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Adabul Mufrad yang disusul oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Hadis yang seterusnya saya ingin baca. Babul walidatu rahimatun. Bab mengenai ibu-ibu adalah orang-orang yang menyayangi. Hadisnya, wa bihi qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana ibn Fadalah قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 مرات
فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها صبييها atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Maka banyak peristiwa yang berkaitan dalam rumah Nabi dia tahu. Sebab tu dia meriwayatkan hadis ni. Hadis ni pasal Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah isteri Nabi. Maka Sayyidina Anas jangan pelik pula macam mana Anas boleh meriwayatkan hadis pasal Aisyah. Sebab dia duduk dengan Aisyah, dia khidmat Nabi. Jadi dia boleh tahu apa yang berlaku dalam rumah Nabi. Sebagai contoh peristiwa ini. Maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, ada satu orang wanita telah datang berjumpa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wanita itu tak diberitahu namanya. Maka sebagaimana saya beritahu sebelum ini, kalau dalam hadis tak diceritakan nama seseorang, kemungkinan besar sama ada orang itu untuk dijaga aibnya, jaga maruah. Maka jangan cerita nama dia. Yang kedua, boleh jadi juga perawi lupa nama dia. Sebab ramai orang sampai lupa nama. Boleh jadi. Saya pernah beritahu banyak kali, kita ni dalam lorong kita tinggal tu, macam saya duduk lorong 6, bukan semua satu lorong 6 tu saya tahu nama. Betul tak? Tu baru lorong 6, belum lorong lain. Habis itu kita nak kata, oh tak patut dia lupa nama. Benda tu tak boleh petikai sebenarnya. Kita pun sendiri kadang-kadang hari-hari jumpa pun kita, alah apa nama. Tu lupa nama tu. Padahal kenal. Yang tak kenal lagi lah tak tahu nama. Jadi oleh itu saya sebut perkara ini maksudnya, jangan kita pandang rendah pada mana-mana hadis yang tak disebut nama orang tersebut. Sambung kisah ni. Maka wanita itu jumpa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah memberi kepadanya 3 buah tamar. 3 biji tamar, 3 butir. 3 biji ke 3 butir, lebih kurang lah. 3 biji buah tamar. Lalu wanita itu telah memberi setiap orang anaknya seorang satu buah tamar tadi. Seorang satu dapat. Dan dia menyimpan untuk dirinya sebiji tamar lagi. Kan ada 3 biji, seorang satu lah dapat. Anak 2 orang. Maksudnya dia tak cerita dalam hadis ni, wanita ini datang berapa orang anak. Jadi sebenarnya wanita ini bersama dengan 2 orang anaknya datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha minta makanan. Yang ni saya akan beritahu hukum nanti. Jadi wanita ni datang dengan 2 orang anak minta dengan Aisyah, tolonglah bagi saya makan. Maka Aisyah telah bagi 3 biji buah tamar, seorang satu dapat. Mak dapat 1, anak seorang satu. Maknanya 3 orang dapat. Maka mak tadi dah simpan untuk dirinya sendiri, untuk dia makan. Anak seorang satu dah dapat. Maka anak pun dah makan 2 biji tamar buah mereka. Dan mereka ini 2 orang anak tadi telah memandang kepada ibu mereka. Maksudnya apa? Nak lagi. Maka ibu dia pun ambil buah tamar tadi yang tinggal untuk dirinya tadi, dia belah 2. Fasyaqqatha. Dia belah 2. Lepas dia belah 2, dia beri seorang satu anak dia tadi. Maka si ibu tadi tak makan. Ibu lapar tapi ibu tak makan. Maka Nabi SAW pun balik. Nabi pun datang balik rumah. Maka Aisyah pun cerita balik kejadian tadi, apa yang berlaku, beritahu pada Nabi SAW. Maka Nabi pun beritahu pada Aisyah, apa yang pelik sangat? Apa yang nak dipelikkan sebenarnya? Maksudnya benda tu tak pelik, tapi bagi Aisyah pelik. Satu orang wanita yang lapar, tapi untuk anak sanggup bagi apa je. Untuk anak bagi, untuk diri sendiri tak apalah, lapar pun tak apa, yang penting anak kenyang. Maka benda tu mengagumkan beliau. Tapi Nabi beritahu balik. Nabi beritahu semula balik kepada Sayyidah Aisyah, tak ada peliknya, benda tu biasa. Kerana dia beritahu kerana sesungguhnya Allah telah merahmati si ibu tadi dengan rahmat Allah, yang mana dengan rahmat tu dia menyayangi anaknya tadi. Maknanya ibu tadi sayang anak tadi sebab rahmat daripada Allah.
Allah beri rahmat kepada dia, sebab tu dia boleh sayang anak. Tapi kalau Allah tarik rahmat, maka satu orang pun akan benci keluarga dia sendiri. Jadi nak beritahu dalam hadis ni, Imam Bukhari nak highlight kepada kita bahawa antara orang yang paling senang dapat rahmat Allah ialah wanita. Itu yang pertama. Sebab Imam Bukhari letak tajuk Al-walidatu rahimatun. Tajuk tu ada point di situ. Imam Bukhari buat tajuk begitu. Ibu-ibu adalah seorang yang penyayang. Maksudnya, sebagaimana hadis hujung tadi Nabi beritahu, Allah merahmati si wanita tadi. Rahmat Allah paling senang dapat pada seorang wanita yang bergelar ibu. Paling cepat dapat rahmat Allah. Kerana dengan rahmat tadi itulah dia akan menyayangi anak-anaknya. Tapi ada juga mak-mak yang tak ada rahmat Allah, maka sebab itulah dia sanggup matikan anak dia. Sanggup je dia aniaya anak dia sendiri. Anak dia sendiri, bukan orang lain, anak dia sendiri. Jadi sebab apa? Sebab Allah dah tarik rahmatnya. Jadi daripada hadis ni jelas menandakan bahawa kepada kita, sayangilah mak kita. Sebab mak kita sayang kita. Kalau mak kita tak sayang kita, lama dah dia campak kita dalam sungai ke apa, malah bela kan. Kita buat perangai masa kecil-kecil tu, lah dia kata apa, pandai-pandai lah kau hidup. Saya pernah dengar juga ada orang cakap, kecil-kecil tak nak mampus, besar-besar menyusahkan orang. Orang Melayu kita lah. Perkataan tu tak bagus sebenarnya. Dia marah dengan anak dia, tapi dia cakap macam tu kan. Dia pernah dengar lah, pernah dengar. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, kita hari ni sampai dewasa boleh besar, maknanya mak kita tu penyayang. Macam mana mak kita boleh penyayang? Sebab rahmat Allah datang pada dia. Maka sebab tu turun pada kita. Maka jawab dia balik, kita balas balik sayang mak kita. Sayang balik mak kita. Tapi nak sayang mak kita, kalau mak kita dah tak ada, nak buat apa? Berdoa lah untuk mereka. Wajib wajib berdoa setiap hari untuk mak kita. Paling kurang 5 kali sehari lepas waktu solat fardu. Yang ni saya pernah beritahu dalam tafsir Sufyan bin Uyainah rahmatullahi alaih kata, kalau syukur kepada Allah semayang 5 waktu, kalau syukur kepada mak bapak, doa untuk mereka 5 kali sehari. Jadi ini tanggungjawab kita sebagai anak-anak. Kemudian para jemaah yang saya hormati, ada kisah yang lain daripada hadis ni. Dia ketika mana wanita itu datang berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah hanya ada 1 buah tamar. Sedangkan hadis ni pula ada 3 buah tamar. Maka seolah-olah bertentangan dua hadis ni. Hadis tu 1 buah tamar, yang hadis ni 3 buah tamar. Mana satu betul? Maka jawapannya sebagaimana yang disebut oleh Allamah Aini rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Umdatul Qari. Beliau berkata kemungkinan kisah ini ada beberapa kisah yang datang. Maknanya ada 2 orang wanita yang berlainan datang jumpa Aisyah. Wanita yang pertama, mungkin dia masa tu Aisyah ada buah tamar 1 je. Dengan 1 buah tamar itulah kongsi 3 orang tadi. Ada hadis yang lain datang macam ni, 3 buah tamar dia ada. Jadi benda tu tak boleh. Yang kedua, kata beliau, kemungkinan masa dia mula-mula jumpa, dia jumpa 1 buah tamar. Maka dia bagi pada wanita tu. Maka dia masuk balik dalam rumah, ada lagi buah tamar, ada lagi 2 biji, maka bagi. Jadi benda ni pun tak pelik juga, benda ni boleh berlaku. Sebagai contohlah, orang datang jumpa kita, kita kata aku ada RM1 je, kita pun keluar RM1 bagi dia. Tiba-tiba masuk, ada lagi. Tu maksudnya RM1 yang pertama tadi betul, memang dia betul jumpa RM1, tapi dia masuk balik jumpa lagi RM1. Tu maksudnya tak menafikan RM1 pertama yang dia jumpa tadi. Ini hadis, pahaman hadis. Kemudian para jemaah yang saya hormati, dalam hadis yang saya baca tadi tak sebut anak lelaki, anak perempuan. Dia hanya sebut sibyan. Sibyan ni kanak-kanak sahaja. Tapi ada satu hadis yang lain lebih khusus menyebut ialah anak perempuan, bintain, 2 orang anak perempuan. Wanita ini bawa anak perempuan ni jumpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga, apakah hukum meminta-minta ni? Boleh ke minta? Maka jawapannya, kalau satu orang terdesak tak ada makanan, harus dia minta dengan orang lain. Harus. Tak salah dia minta, dia pergi rumah orang minta, tolonglah saya tak ada beras ni, habis dah, saya tak ada duit nak makan ni. Jadi boleh minta, hukumnya harus. Sebagaimana benda yang berlaku pada Aisyah radhiyallahu anha ini. Kemudian juga dalam hadis ni ada kisah yang Aisyah cerita balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita yang dia bagi sedekah tadi. Maka kat sini ulama kata harus seseorang menceritakan kisah pasal diri dia kepada orang lain. Bukan tujuan untuk berbangga-bangga.
Tapi hari ni orang sembang pasal diri dia, dia nak orang tahu siapa dia. Yang tu salah. Kan orang tak kata, contoh macam sembang kan. Sembang pasal anak-anak dapat SPM. Anak kau dapat berapa SPM? Tujuan dia tanya orang tu bukan dia nak tahu anak orang tu dapat apa, supaya orang tu tanya balik anak dia dapat berapa. Maka niat dia dah salah. Dosa hukumnya. Sebab dia nak cerita siapa dia. Aku ni pandai, anak aku pun pandai. Ini salah. Tapi kalau dia cerita sebab dia kagum, macam contoh tadi Aisyah kagum benda tu, dan dia boleh jaga niat, hati dia memang ikhlas, dia sedekah tadi tak ada niat pun nak menunjuk, sebab tu dia cerita balik dengan Nabi. Maka kita pun sama, kalau kita nak cerita asal dasar supaya orang buat baik, tak ada masalah, hukumnya harus. Tapi kalau cerita tu nak bawa kita tu bagus supaya orang puji kita, hukumnya jadi dosa pula. Lebih baik tak payah cerita, diam-diam sudah buat sedekah tu. Kadang-kadang memang ada orang tu memang dia buat baik, tapi dia nak orang tahu dia tu buat baik. Dia tak jadi senang duduk kalau orang tak tahu dia buat baik. Siapa nak cerita ni? Siapa nak cerita ni? Tu mangsa. Dia jadi macam tu. Jadi gelisah kalau tak cerita apa yang dia buat. Padahal sedekah ni perlu disembunyikan. Perlu disembunyikan sebab kita tahu diri kita ni macam mana. Kadang-kadang memang kita kata hari ni aku boleh jaga niat hati ni, boleh jaga. Tapi bila dia mula bersembang, bukan senang nak jaga niat hati tu. Nanti orang tu siap puji lagi. Oh, kau ni bagus, betul, baik Kemudian hati dia kata, baru tahu ke? Ini semua yang akan merosakkan niat dan hati. Maka lebih baik tak payah cerita. Melainkan kalau kita yakin dengan cerita tadi, kita hati tak rosak, silakan cerita dengan orang kebaikan yang kita buat. Tapi dengan syarat kita cerita tadi bukan dasar, maknanya cara kita sembang tu bukan nak beritahu ke orang. Bukan. Kita nak mengajak orang buat baik, atau orang tu bertanya kepada kita. Yang tu boleh. Kemudian para jemaah yang saya hormati juga, sambungan daripada kisah menyayangi anak-anak ini, maknanya daripada situ ialah kita boleh faham rahmat Allah ada di situ. Kalau tak ada rahmat Allah, orang tu takkan sayang anak-anak dia. Kita lah sebagai contoh, depan saya ni sebagian dah jadi datuk, jadi atuk dah. Atuk maknanya ada cucu. Mungkin ada cicit, saya tak pastilah. Cicit mungkin ada depan saya ni. Ada kot, dia diam je. Jadi kita timbul perasaan sayang tu. Sayang tu pernah tak kita fikir dari mana sayang tu datang? Yang panjang rahmat Allah. Allah beri rahmat kepada kita, dengan rahmat tu kita sayang. Kalau Allah tarik rahmat tu, takkan sayang kita. Takkan boleh sayangnya. Bahkan kita kebenci, makin benci, makin benci. Maka oleh itu para jemaah yang saya hormati, bersyukur kepada Allah kerana Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Kita boleh sayang anak-anak kita, kita boleh sayang cucu kita, kita boleh sayang keluarga kita. Bahkan lebih hebat lagi, dia sayang binatang, dia sayang pokok, dia sayang apa lagi, benda-benda pun dia sayang. Kan ada orang kan sayang kereta, sayang, tu lah melampau lah tu. Dia belai kereta hari-hari, cuci lap semua, bermanja-manja dengan kereta dia. Itu melampau lah ya. Sikit-sikit boleh lah. Sayang pada makhluk Allah yang berjauh ni dituntut. Sayang pada tumbuh-tumbuhan boleh, tak ada masalah. Tapi maksud sayang pada tumbuhan tu bukanlah dia pergi peluk cium pokok tu, bukan. Dia jaga dengan elok tumbuh-tumbuhan tadi. Maka itu tanda sayang. Sayang tu datang mana-mana? Rahmat Allah. Maka susulan daripada sayang ini, sayang satu orang ibu kepada anaknya, maka datang hadis yang seterusnya. Saya nak baca lagi. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Sufyan an Hisham an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ataqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw amliku laka an naz'a Allahu min qalbika ar-rahmata atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis sambungan daripada hadis yang tadi ya. Tapi tajuk hadis ni dibawa oleh Imam Bukhari dengan letak tajuk bab mencium anak-anak. Bab mencium anak. Itu tajuk dia. Bab cium ni pun ada huraian dia. Para jemaah yang saya hormati, hadis tadi riwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata ada satu orang Arab Badui, A'rabi. A'rabi terjemahnya Arab Badui. Tapi saya dah beritahu Arab Badui bukan orang asli. Dia orang Arab yang tinggal berpindah randah. Tinggal di khemah yang dibuat daripada kulit. Mereka duduk dengan kelompok mereka, berpindah randah. Habis sumber kehidupan, pindah tempat lain. Lepas habis sumber itu, pindah lagi. Mereka ni tidak berpelajaran, tidak ada pendidikan.
dan tidak ada peradaban. Tak sekolah. Jadi sebab tu mereka ni kasar orang mereka. Sebagai contoh peristiwa ni, Arab Badui ni datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia terus bercakap, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Adakah tuan mencium anak-anak kamu? Adakah tuan mencium anak-anak tuan? Maksudnya tanya Nabi, Nabi cium ke anak? Kalau kita tak patut cakap macam tu dengan Nabi, betul tak? Tu Nabi yang cakap tu, bukan orang biasa. Kalau kita cakap dengan member kau tak apa. Tapi sebab yang cakap tu siapa? Arab Badui. Bila Arab Badui tak ada masalah. Sebab mereka tak belajar adab. Jadi macam tu juga kita ni, kalau lah kau ada kenalan kita yang bersifat kasar. Dengan sebab sifat kasar itu bukan dibuat-buat. Dia ni memang orang yang tinggal dengan kawasan yang tinggal orang kasar. Contoh dia memang kawan-kawan dia memang jenis macam tu. Dia membesar pun dengan suasana macam tu. Maka dia hidup macam tu. Tiba-tiba jumpa kita jangan cepat melenting. Kenal dulu orang tu macam mana? Oh, dia ni memang perangai macam tu. Tak boleh nak buat bincang. Memang perangai dia kasar. Perangai lanun orang kata. Perangai lanun. Memang perangai kasar tu memang ada. Jadi jangan marah. Jangan marah. Sebab Nabi tak pernah marah pada Arab Badui ni. Nabi pernah dicekik oleh Arab Badui sampai berbekas leher. Arab Badui datang ambil kain jerut leher. Mana ada orang buat macam tu? Arab Badui je boleh buat. Punya kuajar tak kuajar Arab Badui ni. Yang kencing dalam masjid pun Arab Badui. Apa lagi? Banyaklah peristiwa yang berkaitan dengan Arab Badui. Jadi ceritanya, dalam hadis ni ringkas je. Sebenarnya Arab Badui ni datang, dia nampak Nabi SAW mencium Hasan dan Husain. Nabi SAW mencium Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ni siapa dia? Cucu Nabi SAW. Yang lahir daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yang bernikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Nabi SAW cium dua cucu dia tadi. Maka Arab Badui ni nampak yang Nabi cium cucu dia tadi. Lalu dia pun keluarlah soalan tadi, tuan cium anak-anak? Macam tu soalan dia. Seolah-olah bagi dia Arab Badui ni tak boleh terima satu orang yang hebat macam Nabi cium anak-anak. Sebab apa? Jangan pelik, sebab yang tanya tu Arab Badui, orang yang tidak berpelajaran. Kemudian juga ulama khilaf, siapakah Arab Badui yang datang tu? Ada yang kata namanya Al-Aqra' bin Habish. Ada yang kata pula Qais bin Asim At-Tamimi. Dan ada yang kata nama dia Uyainah bin Hisim bin Huzaifah. Ini semua nama Arab Badui. Tapi walaupun tak kisahlah berapa orang pun Arab Badui, yang penting yang datang tu Arab Badui. Maka dia tanya soalan. Maka dia pun beritahu, kami tak pernah cium pun mereka. Kami tak cium anak-anak kami. Kami tak pernah cium pun anak-anak. Sebab bagi dia tak perlu pun cium. Ini Arab Badui, tak perlu pun cium. Dan ada dalam hadis yang riwayat lain menyebut yang si Arab Badui itu siap bersumpah lagi. Wallahi ma nuqabbiluhum. Demi Allah kami tak pernah cium anak-anak kami. Sampai begitu sekali tak pernah cium, sampai bersumpah. Maka Nabi SAW pun bersabda, apakah aku boleh buat untuk kamu jika Allah sudah mencabut rahmah daripada hati kamu? Kalau Allah dah cabut kasih sayang daripada hati kamu, aku tak boleh nak buat apa. Aku tak boleh masukkan balik rahmah itu dalam hati kamu. Maksudnya, kenapa dia tak cium anak tadi? Sebab dia tak ada rahmat daripada Allah. Allah tak masukkan rahmat Allah. Maka macam itulah saya kata tadi, hari ini kita boleh sayang anak kita, sayang cucu kita, sayang keluarga kita sebab ada rahmat Allah. Rahmat Allah tu datang dalam diri kita, dalam hati kita. Maka sebab tu kita sayang anak-anak kita. Bahkan ada orang sayang cucu lebih daripada anak dia. Tu cerita lain Tapi memang ada. Anak dia tak adalah sayang macam tu. Tapi kalau cucu, semua boleh. Anak dia, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Cucu tak apa, cucu boleh. Ni normal lah, bukan benda pelik. Tapi memang benda tu berlaku Para jemaah yang saya hormati, kalau hadis yang sama juga, Al-Aqra' tadi dia datang pada Nabi SAW, dia beritahu pada Nabi. Masa tu Nabi sedang cium Hasan bin Ali, Hasan cucu Nabi. Maka Aqra' bin Habish yang saya kata tadi, Arab Badui tadi, dia kata dia pun ada duduk sebelah Nabi SAW. Dia beritahu pada Nabi, saya ni ada 10 orang anak, tak pernah satu orang pun daripada 10 orang tadi saya cium. Seorang pun tak pernah saya cium. Tak kira lah bongsu ke sulung ke, seorang pun saya tak pernah cium. Macam tu sekali Al-Aqra' bin Habish ni. Al-Aqra' bin Habish ni ialah seorang sahabat mu'allaf, baru masuk Islam. Tapi walaupun dia mu'allaf, dia elok Islam dia. Maksudnya dia beramal dengan Islam walaupun dia mu'allaf.
Yang ni saya kata tadi, kadang-kadang ada orang baru masuk Islam tapi elok agama dia, sempurna semayang datang, tapi yang dah lama Islam ni belum tentu pijak masjid, belum tentu. Sebab tu kita dalam bab pilihan Allah ni, Allah yang akan buka hati seseorang. Kita berdoa je semoga hati kita tu sentiasa diberi hidayah oleh Allah. Kemudian para jemaah yang saya hormati, maka Nabi pandang pada Al-Aqra' bin Habis yang cakap tadi 10 orang pun tak pernah cium. Maka Nabi kata, man la yurham la yurham, man la yarham la yurham. Ni hadis. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Siapa yang tidak ada sifat belah kasih sayang, maka orang pun tak nak sayang dia, bahkan Allah pun tak akan turun rahmat kepada dia. Jadi sampai begitu sekali. Kita tu memang kena ada sayang dulu. Sayang tu kena ada. Sebab dengan sayang tadi tu barulah kita tahu rahmat Allah tu ada dalam diri kita. Tanda sayang Allah tu ada. Tanda dia kita sayang orang lain. Tapi bukan orang tertentu, kita sayang semua orang lain. Dan sayang tu pula bukan dibuat-buat. Sayang tu dia jadi automatik. Tiba-tiba sayang, dia macam tu sayang. Jadi sayang tu boleh. Kemudian para jemaah yang saya hormati, maksud hadis ni juga, siapa yang menyayangi orang lain, maka Allah sedang sayang kepada dia. Ada satu hadis, ada kaitan dengan hadis yang saya baca tadi, iaitu cium tadi. Dalam bab cium dia ada khilaf ulama. Adakah semua benda kita boleh cium, ataupun macam mana nak kaedah cium tu? Maka cium yang disebutkan dalam kitab, antaranya oleh Imam Al-Haskafi rahmatullahi alaihi, seorang ulama bermazhab Hanafi yang tinggal di Damsyik, Syria. Beliau berkata dalam kitab beliau Ad-Durrul Mukhtar, cium itu ada 5 cara. Cium itu ada 5 cara. Dia sebut dalam kitab tu bahasa Arab, saya terjemah terus. Yang pertama, cium kerana cinta. Cinta pada anak, sayang daripada anak. Kat mana tempat ciumnya? Adalah di pipi, al-khaddi. Cium di pipi. Cium pipi anak tu tanda kita sayang pada anak. Sayang anak ni. Kalau sayang pada mak bapak kat mana? Ini semua disebut dalam kitab ni, bukan saya pandai-pandai. Kalau sayang pada mak bapak, ala ra'si, atas kepala. Atas kepala mereka. Tu biasa kita kan boleh cium atas ni dan boleh cium dahi. Dua-dua boleh. Kalau orang meninggal kan, kita nak cium tang mana nak cium tu? Dia bukan main cium je. Cium atas kepala boleh, atas kepala ni, atas sekali. Antara sepadan rambut dengan kepala. Ada sepadan rambut dengan dahi, ataupun di atas dahi, dua-dua boleh. Tapi dalam kitab ini sebut atas kepala. Kalau sayang kerana belas kasih kepada adik-beradik, di atas dahi. Abang cium adik, cium kakak ke apa, semua kat dahi. Ini cium tanda sayang adik-beradik. Boleh kalau nak buat. Tapi kadang-kadang adik-beradik segan nak buat benda ni. Kemudian ni lain pula, ni lain Qublatus syahwah limra'atihi wa amatihi alal fami. Saya nak terjemah pun segan ni. Cium pasangan, cium kerana syahwat. Suami isteri cium kat mana? Cium di mulut. Tapi cium di mulut ni siapa? Pasangan sahaja. Selain pasangan, anak pun tak boleh cium mulut. Anak pun tak boleh cium mulut. Malangnya hari ni ada orang dalam media sosial lagi dicium anak aja di mulut. Salah tu. Memang betul-betul salah. Sayang macam mana pun bukan di mulut anak itu, tapi selain pada mulut. Pipi biasanya. Tapi cium mulut ni boleh pada siapa? Pasangan sendiri. Suami cium isteri, isteri cium suami. Tapi cium suami isteri ni walaupun halal di mulut, bukan di khalayak ramai Maka ditunjuk kat depan orang buat apa? Macam dia seorang je bahagia kan. Jadi semua ni tak betul juga. Ada kadang-kadang panggil orang kita ni pun tak betul. Kemudian juga kalau cium menghormati. Cium hormat pada orang beriman, maknanya kalau kita orang depan kita tu sebab dia warak, ada ilmu, alim, ataupun dia kita panggil orang soleh, maka cium pada mereka di mana? Di tangan mereka. Cium di tangan tu, di tangan di sini Cium di sini. Bukan di tapak tangan. Cium di atas ni tapi kalau bau kari, lantaklah. Cium dekat sini je. Maka di sinilah boleh cium tangan. Dan memang ada sahabat yang pernah cium tangan Nabi. Saya pernah dengar ada satu ustaz tu pertikai, kenapa nak cium tangan ustaz-ustaz ni? Padahal dia tak jumpa hadis tu yang sahabat. Pernah ada sahabat, bukan semua sahabat, ada sahabat yang cium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdalilkan dalil itulah kita membenarkan cium tangan orang soleh. Kalau kita rasa orang tu soleh, kita boleh cium tangan mereka. Tapi tangan saya jangan cium Saya belum soleh lagi.
Kemudian para jemaah yang saya hormati, antara cium bentuk agama. Yang ini disebut juga dalam kitab. Antaranya lah cium Hajarul Aswad. Yang ni kita memang kena cium dan usahalah untuk cium kalau dapat pergi ke sana. Siapa-siapa yang dapat pergi umrah, pergi haji, yang mampu untuk cium Hajarul Aswad, berusahalah. Tapi kalau tak boleh, jangan kecewa. Berdoalah, mungkin lain kali boleh dapat. Jangan sedih. Dan juga ada juga ulama tambah, termasuk mencium di keliling Kaabah itu antara bahagiannya adalah Atabatul Kaabah. Atabatul Kaabah ni ialah satu bahagian di bawah pintu Kaabah. Pintu Kaabah ada kaki dia tu kan. Kaki tu kat situ boleh cium. Boleh nak cium, tak nak cium pun boleh. Sebab ada disebut Kemudian juga ulama huraikan lagi, antara cium rukun Yamani boleh ke tidak. Yang ni pun ada khilaf. Ada ulama kata sunnah cium rukun Yamani, ada ulama kata tak sunnah. Rukun Yamani tu kat mana? Tu kena ingat balik tu. Ingat balik siapa dah pernah pergi umrah, pergi haji tu kena ingat balik. Kan Kaabah kan ada 4 penjuru. Rukun Yamani adalah sebelum Hajarul Aswad. Rukun Hajar Aswad kan kita mula tawaf mesti sebelum Hajar Aswad. Bukan tengah-tengah Hajar Aswad Salah. Mula tawaf mesti sebelum Hajar Aswad. Hajar Aswad tu dinding dia ada lampu syarat pun ada tanda sebelah kanan tu kita tengok. Maka mesti sebelum Hajar Aswad kita bergerak. Baru kita bertolak. Niat dia sebelum tu. Sebelum sampai ke Hajar Aswad ada satu bucu Rukun Yamani. Jadi saya nak cerita Rukun Yamani tu, tiang bucu tu boleh cium ke tak boleh? Ada sebagai ulama kata boleh, ada kata tak boleh. Jadi siapa kata ikut yang pendapat boleh, silalah cium. Siapa kata tak boleh, tak payah cium. Memang tidak ada hadis yang suruh cium pasal Rukun Yamani, tak ada. Tapi kalau tiba-tiba orang tu dah selesai tawaf, dia nak cium, boleh. Bukan nak cium, dia nak bergelek ke tepi dinding tu kan, boleh, tak ada masalah. Kemudian para jemaah yang saya hormati, cium mushaf Al-Quran. Cium Quran. Yang ni pun ada juga, saja je orang nak cari gaduh kan. Dia kata tak boleh cium mushaf Quran, mana ada, Nabi tak buat. Kalau daripada hadis memang Nabi tak ada beritahu amalan tu Nabi buat, tetapi sahabat ada buat. Antara sahabat yang pernah buat, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengambil mushaf setiap pagi dan beliau akan cium mushaf Al-Quran tu. Saya sebut mushaf bukan Al-Quran, mushaf Al-Quran. Mushaf tu maksudnya buku Quran tu. Mushaf tu buku. Kalau Quran dia bukan mushaf, Quran tu tak nampak dengan mata kita. Tu yang datang daripada Allah sejak Nabi Wahyu tu Quran yang tak nampak. Yang secertanya mushaf ni depan mata kita ni panggil mushaf. Mushaf ni pertama nak pegang wajib ada wuduk. Wajib ada wuduk. Tak ada wuduk tak boleh pegang Quran. Walaupun Quran terjemahan, walaupun Quran terjemahan wajib ada wuduk. Ini sebagaimana pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Pendapat lain ada kata boleh, tapi mazhab Imam Syafi'i kata wajib ada wuduk. Quran tafsir sahaja yang tak wajib ada wuduk. Ada beza tafsir dengan terjemahan. Beza dia jauh langit bumi. Kalau terjemahan, perkataan tu dia terjemah satu-satu. Bismillah dengan nama Allah, tu terjemah. Kalau huraian tafsir, dia cerita panjang bawah dia tu. Dengan nama Allah ni kembali kepada apa? Aku ni contoh-contohlah ada huraian dia. Dan kenapa dimulakan dengan nama Allah, maka ada huraian. Huraian tu dia panggil tafsir. Jadi bila ada huraian, baru tak wajib ada wuduk. Tak wajib, tapi sunnah ambil wuduk. Adalah handphone, ada 18 saat lagi. Dalam bab handphone, Syekh Ali Jum'ah mengikut pendapat beliau keluarkan fatwa, harus satu orang baca Quran yang bukan terjemahan, yang bukan tafsir, tanpa wuduk. Pendapat beliau, Syekh Ali Jum'ah, bekas Mufti Mesir. Pada kitab beliau karang. Jadi pendapat ni boleh kita pakai untuk baca Quran biasa dalam handphone tanpa wuduk. Wallah alam, saya sama sikit lagi lepas azan. Silakan muazzin. Para jemaah yang saya hormati, sambung sikit lagi Jadi Datuk tanya tentang baca Quran menggunakan handphone. Saya ulang balik. Mengikut pendapat Syekh Ali Jum'ah, bekas Mufti Mesir, beliau ada datang Malaysia hari itu. Pendapat beliau mengatakan bahawa harus membaca Quran dengan handphone tanpa wuduk. Harus. Sebab dia kata Quran dalam handphone tu satu jenis yang tak boleh dipegang. Satu benda yang tak tahulah panggil apa dalam istilahnya.
Benda yang tak boleh nak dikeluarkan, benda yang tak boleh pegang, benda macam mana nak tahu? Benda tak ada. Tapi dia ada. Dia ada dalam bentuk telefon dia. Tapi kita nak keluarkan daripada telefon tak boleh. Maka dia kata benda tu tak ada, maka bolehlah memegangnya tanpa wuduk. Boleh. Tapi eloklah ambil wuduk. Misalnya satu orang baca ada wuduk, misalnya pakai handphone, tiba-tiba terkentut. Maka tak apalah kalau dia tak payah ambil wuduk lagi. Itu maksudnya. Tapi kalau mula memang dia nak baca, mula-mula memang nak baca, pergilah ambil wuduk dulu. Baca, kalau baca tiba-tiba batal, teruslah baca. Baik ya? Pendapat tu memang ada. Sebab pendapat handphone ni baru, tidak ada nas secara jelas yang mengatakan dia tak boleh ke tidak ada. Jadi tapi Syekh Ali Jummah dah ada pendapat beliau kata begitu, kita ikutlah pendapat beliau. Ulama besar kan. Kemudian para jemaah yang hormati, mencium Quran tadi, sambung lagi. Antara sahabat lain yang mencium Quran adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bukan hanya mencium sahaja, bahkan dia ambil Quran tadi, mushaf tadi dia sapu kat muka. Ambil Quran tu, buat kat muka macam tu kita buat kan. Sapu kat muka tu beliau buat. Tu dalil yang orang kita hari ni ada buat. Tak salah kalau dia nak buat. Sayyidina Uthman bin Affan ada buat. Kalaulah dia nak sapu muka kan, ambil cium saja, kemudian sapu muka. Sapu muka dengan Quran tadi. Tak salah. Sayyidina Uthman ada buat perkara tersebut. Walaupun daripada Nabi tak ada dalil. Yang tu buat Quran. Kemudian ada satu lagi cium. Cium apa dia? Cium roti. Roti. Al-khubz dalam bahasa Arab roti. Dalam bab cium roti ni ada khilaf lah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i kata dia cium yang tak ada dalil, maknanya dia bid'ah, tapi dia mubah, boleh cium. Benda yang tak ada dalil tapi boleh cium. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kerana apa? Cium roti ni makanan. Benda tu mulia. Jangan kita pijak-pijak dia, jangan buang di mata kata. Sebab tu dalam perlawanan bola, saya tak ingat siapa tu, ada satu orang lelaki tu nama dia Mesut Ozil lah silap dia. Ozil kan. Roti tu jatuh, dia ambil dia cium. Dia cium kat roti tu. Memang ada dalil cium roti tu. Maksudnya ada ulama menyuruh cium roti tu sebab ni makanan. Tak boleh buat hina-hina macam tu. Kalau tak nak makan, letak tempat lain yang elok. Mana proses untuk buang betul-betul. Jangan buang mata kata. Tak boleh. Sebab dia makanan besar. Berapa ramai tak makan, tak ada roti. Orang luar negara tak ada makanan. Syria misalnya. Nak cari roti tu bukan susah, bukan senang. Kita roti berlambak buang mata kata kan. Maka sebab itulah kena hargai makanan tersebut. Ada sebagian mereka cium roti tersebut. Dan mereka perintah supaya muliakan roti itu tadi. Kerana ini adalah makanan. Cuma dalil yang menyuruh mencium roti itu tak ada lah. Sampai kata kena muliakan, letak tempat tinggi, tak perlu. Cuma proses nak buang-buang betul-betul, cari tempat buang. Memang nak buang tempat lupus. Jangan buang rata-rata tepi jalan, dipijak-pijak orang, dipijak binatang. Ini memang salah. Tak menghargai makanan tersebut. Kemudian para jemaah yang saya hormati, dalam bab yang lain adalah ulama yang lebih halus lagi. Yang ni saya pun tak tahulah. Tapi disebut dalam kitab cium tanah ni. Cium tanah. Kan ada orang dicium tanah kan. Tanah dia bawa, contoh daripada luar negara, dia bawa balik Malaysia. Dicium tanah Malaysia tu. Faham Dia duduk luar negara lama tak balik, tiba-tiba balik tu cium tanah tu. Boleh ke tidak cium tu? Tu dia dipanggil khilaf tu. Kalau dia cium tu sekadar merindui, menyayangi tanah air dia, tak salah lah. Tapi sebab dia kata ni besar, ni tanah aku, ni tanah air aku, ni besar mulia, dia telah mensyirikkan Allah lah. Jadi sebab tu kena hati-hati dalam bab cium tu. Kerana rindu semata-mata dah lama tak balik, maka ada yang kata boleh lah sekadar sikit, cium sikit lah. Tapi tengok mana dia cium tu. Tengok tempat juga nak cium. Wallahualam, ni semua pendapat ulama ada sebut dalam kitab. Saya cuma nukilkan sahaja. Kemudian para jemaah yang saya hormati, jadi dalam bab cium ini ada ulama juga menjawab, kalau walaupun satu orang tu hebat sekalipun, contoh sebagai satu orang ulama, dia nak cium satu orang yang lain, sebaik-baiknya dicium tu kalau boleh, kalau tak timbul fitnah, dia boleh cium di khalayak. Tapi kalau menimbulkan fitnah, maka lebih baik dia tak cium. Sebab benda ni pernah berlaku, ada satu orang tu cium orang lain kan. Dia cium kat pipi ke, cium kat dahi, maka ada orang ambil gambar ke apa, jadi orang tengok ni, gila sek orang kata. Jadi benda tu akan menjatuhkan maruah dia, lebih baik jangan cium. Walaupun dia asal rasa cium biasa je, cium mungkin sebab sayang. Cuma
Cuma orang Arab ni memang tabiat dia suka cium sama-sama dia pun dia cium. Orang lelaki sama lelaki cium. Tapi bukan cium mulut. Cium pipi kadang, cium dahi. Orang Arab memang macam tu. Kita jangan geli pula ya. Belaga misai dia, janggut dia semua belaga kan. Sabar je lah. Itu memang adat orang Arab begitu, mencium. Kalau lagi-lagi kalau orang yang dia kenal tu memang dia rapat, memang dia akan cium. Kemudian para jemaah yang saya hormati juga, kalau menimbulkan fitnah, lebih baik jangan buat di hadapan khalayak ramai. Sebagai contoh, Nabi SAW cium anak Nabi, cicit Nabi, cucu Nabi tadi Hasan, di depan sahabat yang lain. Kenapa cium? Sebab Nabi nak ajar sahabat ni tadi, yang tak cium anak dia tadi tu. Maka Nabi nak tunjuk, aku ni Nabi, aku cium cucu aku, kau kena ikut aku. Nak berjaya kena ikut Nabi. Maka Nabi cium anak, maka kamu pun kena cium. Itu maksudnya. Nak ajar boleh, bukan sebab nak menunjuk-nunjuk. Sebab sahabat tadi tak cium langsung anak dia. Jadi kita pun boleh juga, kalau tiba-tiba nak ajar orang, kita buat benda tu dulu, supaya dia ikut, kata benda ni boleh buat. Tapi kalau lah bab cium ni, takkanlah orang tu tak tahu langsung kan. Pelik sangat lah kalau dia tak pernah cium anak dia. Dia dah lama hidup, tiba-tiba dia kata saya tak pernah cium anak. Ni pelik sangat ni. Apa nak jadi dengan orang ni? Sebab takkanlah tak sampai ilmu sayang, takkanlah tak sampai langsung. Kalau ya dulu memanglah zaman Nabi awal-awal Islam, sahabat tak tahu. Maka sebab tu dia kata saya tak pernah cium. Maka Nabi pun ajar cium. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, moga-moga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk amalkan sunnah-sunnah Nabi yang Nabi buat, khususnya mencium anak kita sendiri inilah. Nabi cium cucu, bukan cium anak, cium cucu. Jadi kita pun boleh amal, kita pun ada anak, kita pun ada cucu. Sayangilah mereka kerana itu tanda rahmat Allah ada dalam diri kita. Ya tuan. Okey, baik. Dalam bab Quran letak kat bawah ni memang saya pernah sebut sebelum ni, tak boleh kita letak Quran atas lantai. Hukumnya haram. Sebab dia sama paras dengan kaki. Tak boleh Quran diletak di bawah. Maka sebab tu Quran ni kena ditinggikan. Sebab tu ada rehal, ada meja. Rehal yang bentuk X tu pun boleh lah. Itu pun boleh pakai lah. Jadi bila Quran tak boleh letak bawah, termasuklah surah Yasin pun tak boleh. Sebab surah Yasin pun Quran juga. Surah Yasin tu hanya surah yang dikeluarkan daripada Quran. Satu surah je. Tapi dia pun Quran juga. Maka tak boleh letak di bawah. Kena muliakan juga Quran. Letak di tempat tinggi. Termasuk juga bukan Quran saja. Kita jumpa helaian kertas, ada tulis nama Allah, ada tulis nama Muhammad, ada tulis ayat Quran sikit-sikit, maka kita tetap wajib ambil letak tempat tinggi. Cuma soalan akan timbul, kan tadi saya kata Quran wajib ada wuduk. Sekarang ni Quran ada atas lantai, nak buat macam mana ni? Maka jawapannya ambil je terus. Tak perlu ambil wuduk, sebab ketika itu wajib memuliakan Quran. Maka tak perlulah kita ambil wuduk, terus je letak Quran, letak tempat tinggi. Dah selesai. Kemudian kita kena hati-hati dalam bab Quran, ketah-ketah dia. Jangan, kalau kita nak lupuskan dia, tak nak baca lagi Quran dah rosak, buat tempat yang ada lupus Quran. Jangan membakar suka hati kita je, tak boleh. Tak boleh campak mata-mata, tak boleh Quran ada tempat lupus dia, pergilah lupus Quran di tempat tersebut. Tempat kita dekat kan? Silap saya dekat mana ada dia? Sungai Pelong ada. Sungai Pelong ada. Bayar je kat sana. Kalau kita ada Quran, kena banjir ke itu kan, dah tak boleh baca, pergi hantar kat orang. Tapi kena bayar lah. Benda bukan free Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, kesimpulannya, apa sahaja yang berkaitan Quran, kita kena muliakan. Walaupun dia hanya sehelai kertas sahaja. Tapi kalau orang timbul soalan, budak-budak sekolah bawa Quran, kan Quran nak bawa pun wajib ada wuduk tau. Bawa Quran pun kena ada wuduk. Habis budak-budak bawa pergi sekolah tu, maka dia jawab, kalau dia bawa bersama buku lain, bukan Quran sahaja, ada buku-buku yang lain, maka dia bukan bawa Quran, dia bawa buku. Hukumnya harus tak ada wuduk. Tapi kalau dia dalam beg dia semata-mata Quran, wajib ada wuduk. Tapi dalam tu ada selain daripada Quran, maka tak wajib ada wuduk. Jelas Wallahu a'lam. Jadi saya cukuplah sampai itu. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita dapat amal dan kita kongsikan ilmu ni pada para jemaah yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا تخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.